Allahumma nahnu na'rifu biya wa nahnu malaikatil muqarrabin waftah lana wa'tika wa lana wabshah lana surana qala syekhul muslim lana bidarain. Sekian. Dan sunat bagi imam menyaringkan dengan takbiratul ihram dan takbir intiqalat supaya mendengar segala makmumnya. Dan sunat bagi imam menyaringkan dengan takbiratul ihram, menyaringkan suaranya ketika dia mengucap takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Disunat tu supaya mendengar segala makmum. Supaya makmum tu dapat dengar bahwasanya imam dah mulai takbiratul ihram dan supaya makmum tu tahu akan berpindah oleh imam akan rukun kepada satu rukun. Dan seperti imam itu mubaligh. Dan seperti imam itu maknanya sunat. Menyaring. Mubaligh pun sunat menyaring juga. Maka adalah dikosatkan zikir jua. Maka adalah menyaring, maka adalah dikosatkan dengan nyaringkan tadi. Maka adalah dikosat imam ketika menyaringkan suara dengan takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Mubaligh ketika dia menyaringkan suara tadi. Maka kosat zikir jua. Tidak lain. Dia menyaring tu kosat zikir, maknanya Allahu Akbar tu zikir. Maknanya dalam hati dia ingat kata dia berzikir. Niat zikir, niat kata takbirat, ingat dia tu mengucap takbir. Atau zikir serta mendengarkan. Dua tu. Dia nyaringkan kosat berzikir dan kosat mendengarkan makmum. Maka jika dikosatkan mendengar jua, tiada kosat. Maka jika dikosat mendengar jua, yakni jua, yakni tidak kosat zikir. Dia nyaringkan suara dengan keadaan dia tu kosat mendengar akan makmum saja. Tidak ada kosat zikir. Atau tiada kosat suatu, maka hukumnya batal sembahyangnya. Sembahyang tu dia tu batal. Sebab kalau dia walaupun dia kata Allahu Akbar, walaupun dia kata Sami'allahu liman hamidah, dengan keadaan menyaringkan suara, maka nyaringan suara dia tu kosat nak bagi dengar kepada makmum. Tidak ada kosat zikir. Artinya tiada apa-apa kosat. Maka itu membatalkan sembahyang. Sebab pada maknanya bercakap dengan manusia. Sebab pada maknanya dia bercakap dengan manusia. Salah kata, saya dah mulai takbir ni.
saya dah mulai rokok. Seolah katanya dia nyaring tu, seolah dia cakapnya begitu. Maka itu membatalkan sembahyang. Sebab tu kena jaga-jagalah. Orang jadi imam, orang jadi mubalik, ketika dia menyaringkan suara, kalau bagi ada kosak zikir, artinya campur dengan, gabung dengan mendengar, maka itu tak mengapa. Janji ada kosak zikir. Apa maksud dengan kosak zikir? Maknanya kita kata sebab Allah suruh kita kata. Cumanya tambah suara jadi kuat. Begitu. Jadi maknanya kita kosak tu berzikir macam biasa tu lah. Takbir, kosak takbir. Takbir, kita kosak takbir. Sami Allahu liman hamidah pun kita kosak nak kata sebab ketika rokok nak naik i'tidal, disunatkan kita kata Sami Allahu liman hamidah. Cumanya kita tambahkan suara. Tambahkan kuat suara, itu saja. Jadi maknanya jangan semata-mata kosak nak bagi dengar kepada makmum, artinya tidak ada mana-mana kosak, maka itu membatalkan sembahyang. Maka tiada sunat bagi orang lain yang lain daripada imam dan mubalik menyaringkan mengangkat takbir. Tetapi makruh atas mereka itu orang yang lain. Orang yang lain daripada imam, orang yang lain daripada makmum yang sunatnya jangan nyaring. Jangan nyaringkan dengan takbir dan bacaan-bacaan yang lain. Hanya ditutupkan kepada orang yang lain daripada imam dan mubalik, hanya mendengar kepada diri sendiri itu saja. Jadi kalau yang lain tu mengucap takbir lebih pada mendengarkan diri sendiri itu adalah makruh. Sekadar itu saja, sekadar kita mendengarkan diri kita sendiri. Jadi maknanya makruh bagi orang lain daripada imam dan makmum menyaringkan suara pada takbir, mana-mana takbir dan pada mana-mana bacaan. Mereka ketika amin yang disuruhkan kita amin Fatihah disuruhkan kita nyaring bersama dengan imam. Dan saigianya yang sembahyang tak kala takbiratul ihram ia menilik kepada tempat sujud serta tunduk kepala sedikit kemudian daripada takbir, selepas pada takbir. Dan saigia maknanya sunatlah. Saigia yang sembahyang, yakni orang yang sembahyang. Mana saigia bagi orang yang sembahyang tak kala takbiratul ihram ia. Apabila dia mulai takbiratul ihram, maka mata dia tu menilik kepada tempat sujud. Tengok kepada mata dia tu, tengok kepada tempat yang dia sujud serta tunduk kepala sedikit. Jangan tunduk banyak sangat. Jangan betulkan kepala. Jangan tunduk sangat. Jadi tunduk sikit. Kemudian daripada takbir, selepas pada takbiratul ihram. Dan habisnya. Dan yang ketiga daripada rukun sembahyang itu muqaranah niat dengan takbiratul ihram. Rukun yang ketiga ini setengah tempat dia bilang syarat. Setengah-setengah kitab tu dia bilang kata yang ni bukan rukun, bahkan yang ni syarat bagi nak sah niat. Yang ni bukan niat, yang ni bukan rukun, yang ni ialah syarat bagi nak sah niat.
Setengah daripada syaratnya ialah setengah pada rukun yang ketiga daripada rukun sembahyang itu muqaranah niat, menyertaikan niat dengan takbiratul ihram. Muqaranahkan niat dengan takbiratul ihram, menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Dengan maknanya ketika mulut dia mengucap takbiratul ihram, ketika itulah hati dia melakukannya. Pada masa mulut dia kata mengucap takbiratul ihram, ketika itulah hati dia tu niat akan melakukan niat di dalam hati. Menyertakan. Kenapa boleh nak menyertai muqaranahkan niat bagi dengan takbiratul ihram? Kerana bahwasanya ia yang pertama yang wajib bagi sembahyang. Kerana bahwasanya takbiratul ihram. Kerana bahwasanya takbiratul ihram tu yang pertama yang wajib, maknanya rukun yang pertama yang wajib bagi sembahyang. Dengan sebabnya apa dia? Niat tu niat pada permulaan ibadat. Masa niat tu ialah pada awal ibadat, pada permulaan ibadat. Sebab kita maklum daripada dulu bahasanya niat itu ada tempat dia, ada masa dia. Maka tempat lakukan niat tu ialah di dalam hati. Dan masa niat tu ialah pada permulaan ibadat. Pada permulaan ibadat. Sebab tu kita niat ambil wuduk ketika mula air datang kena kat muka. Apabila kita mandi, awal-awal air tu kena kat badan, mulai kita niat. Maka di sini dengan sebab takbiratul ihram, itu ialah pertama yang kita mulai masuk dalam sembahyang. Maka di situlah tempat kita niat. Maka makna muqaranah bersalah-salahan ulama padanya pada muqaranah. Katanya wajib apa dia? Wajib muqaranahkan niat dengan takbiratul ihram. Maka apa maksud dengan kata muqaranah? Maka apa maksud dengan kata muqaranah menyertaikan niat dengan takbiratul ihram? Maka itu bersalah-salahan ulama pada mentafsirkan makna muqaranah. Maka berkata setengah ulama, iaitu wajib menghadirkan zat sembahyang dan barang yang wajib menghadirkan dia daripada ta'arud dan ta'ayun. Dan imam atau makmum pada Jumaat atau qasar pada orang musafir sembahyang qasar. Maka jika sudah hadir sekalian daripada yang demikian itu, maka hendaklah dijadikan qasad itu serta bagi permulaan takbir. Apa dia permulaan takbir? Iaitu alif Allah hingga ra akbar. Dan jangan lalai daripada segala yang tersebut itu pada suatu daripada mengingatkan dia. Pada segala huruf yang 8 itu. Huruf yang 8 ialah huruf Allahu Akbar. Akbar tu berapa haraf? Hamzah, kaf, ba, ra. Apa tu? Allahu. Allahu 4, Akbar tu 4. Jadi huruf dia tu 8.
Katanya inilah muqaranah yang dibatahi oleh Imam Haramain dengan bahawasanya tiada dapat meliputi akan dia kuasa manusia. Sebab banyak yang dihadir kerana murad daripada hadir itu zat sembahyang dengan tafsilnya, iaitu kejadian sembahyang, iaitu rukunnya yang 15 itu. Serta ditambahi pula ta'arud dan ta'ayun dan imam pada sembahyang jemaat atau berjemaah. Maka mana muqaranah itu, kita ulang balik. Maka mana muqaranah itu, maka mana muqaranah bersalah-salahan ulama padanya, yakni pada mentafsirkan murad dengan kata muqaranah yang katanya wajib muqaranahkan niat dengan takbiratul ihram. Katanya maka berkata setengah ulama, dan iaitu wajib menghadirkan di dalam hati, bagi nampak di dalam hati. Menghadirkan, jadi menghadirkan di dalam hati, bagi nampak di dalam hati. Menghadirkan, yakni bagi nampak di dalam hati, menghadirkan dengan hati, di dalam hati, zat sembahyang, diri sembahyang. Jadi maknanya bagi nampak saja aku sembahyang. Sembahyang tu bagi nampak diri sembahyang. Bagi nampak di dalam hati, bagi terlintas dalam hati diri sembahyang. Sebut kata sembahyang tu berdiri, baca Fatihah, rakaat, tidak sujud, duduk, begitu. Dan segala bacaannya menghadirkan zat sembahyang, yakni diri sembahyang. Bagi nampakkan sembahyang, dan barang wajib menghadirkan dia, dan perkara-perkara yang wajib menghadirkan dia kan barang. Apa dia barang yang wajib menghadir? Daripada ta'arud. Ta'arudkan fardu kalau sembahyang fardu. Sebut saja aku sembahyang. Apabila sebut kata sembahyang tu, bagi nampak semua perbuatan sembahyang, bacaannya dan perbuatannya. Dan bagi nampak juga di dalam hati ta'arudnya dan ta'ayunnya. Dan imam atau makmum pada Jumaat, pada sembahyang Jumaat. Dan qasar pada orang yang musafir yang sembahyang qasar. Itu yang wajib kena hadirkan. Kena hadir mengikut peringkat-peringkat yang cara kaifiat niat yang kita dah lepas dulu. Maka jika sudah hadir sekalian yang demikian itu, maka hendaklah jadikan qasad itu berserta dengan permulaan. Jadi maknanya kita mesti kena menghadirkan segala perkara tadi, bagi nampak dalam hati segala perbuatan, dan bagi nampak dalam hati katanya fardu atau sunat. Apa dia lagi? Mesti kena ta'ayun, zuhur ke, asar ke. Lepas tu kalau sembahyang Jumaat, dia ni makmum ke, dia ni imam. Kalau dia orang musafir, dia qasad ke. Kalau dia nak qasad, mesti kena niat qasad. Tapi kalau tidak nak qasad, maka tak payah niat itmam. Habis tu, maka jika sudah hadir sekalian
daripada demikian itu menghadirkan sekalian zat, menghadirkan dalam hati diri sembahyang qasad ta'arud ta'ayun apa semua, maka hendaklah dijadikan qasadnya itu serta bagi permulaan, berserta bagi permulaan takbir. Mana dia permulaan takbir? Iaitu Allahu, iaitu alif Allah hamzah hingga ra akbar bagi penuh. Sebut mulai datang hadir dalam hati, habis pada ra akbar. Itu makna kata muqaranah hakikiyah, menyertai betul-betul. Sebab nak kata menyertai itu maknanya mulai di awal sampai akhir lah. Lepas tu bagi nampak dalam hati kesemua barang yang wajib menghadirkan dalam hati. Dan jangan lalai daripada segala tersebut. Tersebut tadi hadirkan diri sembahyang, muqasad muta'arud. Kalau sembahyang Jumaat tambah imam atau makmum. Kalau sembahyang qasad tambah qasad lagi. Jangan lalai, jangan dikosongkan dan sewaktu daripada mengingat. Jangan lalai. Jangan lalai daripada segala yang tersebut. Jangan lalai sewaktu pun. Jangan lalai. Sewaktu, jangan lalai daripada mengingatkan dia kan yang tersebut pada segala huruf yang pada segala huruf takbir yang 8 itu. Jadi maknanya kalau gini tidak jadi niat. Kita Allahu, ketika sebut Allah, belum datang lagi. Belum datang nampak hadir dalam hati. Maka tak jadi. Artinya ketika sebut bar, sana itu dah kosong dah. Tidak ada menyertai dengan perkara yang disebut. Maka itu tidak jadi muqaranah. Itu mengikut cara muqaranah yang disebut oleh setengah ulama. Dia katanya jangan lalai daripada segala yang tersebut itu sewaktu daripada mengingatkan dia pada segala huruf yang 8 itu. Setiap-tiap huruf tu kena ada menyertaikan dengannya. Inilah muqaranah yang dibatahi. Ini muqaranah seperti yang disebut tadi, yang dibatahi oleh imam. Oleh Imamul Haramain dibatahi, mana Imamul Haramain tak setuju dengan muqaranah yang disebut tadi. Dibatahi dengan bahawasanya tiada dapat meliputi akan dia kuasa manusia. Kita manusia, kebanyakan manusia tu tak kuasa nak buat macam dia kata tadi. Muqaranah, mendatangkan, menghadirkan dalam hati mulai dengan Allah sehingga sebut Ra Akbar. Nak bagi penuh dengan muqaranah, perkara yang sebut tadi tu tidak kuasa oleh manusia. Kenapa boleh katanya tak kuasa, tak mampu? Sebab banyak dihadirkan benda yang kita nak kena hadir tu banyak. Kalau Jumaat, itu banyak. Kena ingat jadi imam lagi. Kena ada qasad lagi. Kena ada ta'arud lagi. Kena nampak segala juzuk diri-diri sembahyang, perbuatan-perbuatan sembahyang lagi. Maka dengan sebab banyak benda yang nak hadir dalam hati pada masa takbir itu, maka jadi katanya kesukaran bagi kita orang awam nak meliputi seperti nak muqaranah seperti yang disebut tadi. Kerana murad daripada menghadirkan zat sembahyang dengan tafsil. Sebab dia kata yang pertama tadi tu menghadirkan zat sembahyang, maknanya kena bagi nampak satu-satu.
Nak bagi nampak satu-satu dengan secara tafsir. Saja aku sembahyang, nak bagi nampak berdiri, duduk, aktidal, baca Fatihah, sujud apa semua. Nak bagi nampakkan semua dengan secara tafsir. Iaitu zat sembahyang dengan tafsir itu kejadian sembahyang. Maknanya hak itu juz itu kejadian sembahyang, hakikat sembahyang. Iaitu rukun sembahyang yang 15 itu serta ditambah pula ta'arud dan ta'yun dan imam pada imam sembahyang Jumaat atau berjemaah jika ia berkanda akan akmalnya dan qasar pada orang yang sembahyang qasar. Demikian tafsirnya yang begitu. Demikian tafsirnya yang yang dijauh oleh Imam Haramain akan kita, yakni manusia. Dia katanya buat macam disebut tadi tu, kita manusia tu kata jauh nak boleh buat begitu. Saja aku apa tu nak bagi kata sengaja aku sembahyang, sebut kata sembahyang tu nak bagi nampak satu dengan secara perbuatan, dengan secara tafsir akan perbuatan dan bacaan sembahyang. Mana nak kena qasad lagi, mana nak kena ta'arud lagi, mana nak kena ta'ayun lagi, lebih-lebih lagi pula sembahyang Jumaat. Makmum kena ingat kata makmum, imam kena ingat kata imam. Artinya sembahyang biasa, imam kalau nak kepada kelebihan jemaah, dia kena niat jadi imam juga. Qasar, kalau qasar, ni kalau qasar, kalau kita jadi makmum, banyak benda. Qasad lagi. Sajaku. Ta'arud lagi. Ta'ayun lagi, makmum lagi, qasar lagi. Lepas tu tentang katanya sembahyang kena bagi nampak satu-satu. Jadi Imam Haramain kata ini jauh daripada kita manusia nak boleh buat begitu. Lagi pulanya nak nampak ke semua tu, kita katanya bolehlah nak bagi hadirkan semua yang disebut dengan secara tafsir. Tapi nak serta tu pula dengan satu-satu huruf daripada takbiratul ihram. Dengan huruf yang 8. Lagi susah. Sekadar kita nak sebut benda itu, nak bagi nampak sembahyang satu-satu, boleh nampak dalam hati kan? Cuba kita bagi nampak dalam hati kita, perbuatan sembahyang dan bacaannya. Kita diam, merenung, bolehlah bagi nampak berdiri, baca Fatihah, sujud, rokok, i'tidal, sujud, tamu, duduk, sujud yang kedua. Kita nampak. Lepas tu, itu katanya, sengaja aku, tu qasad, sengaja aku sembahyang, tu bagi nampak diri sembahyang semua. Sembahyang tu, fardu kena bagi nampak. Zuhur kena bagi nampak dalam hati. Imam atau makmum kalau sembahyang Jumaat. Qasar kalau dia sembahyang qasar dalam musafir. Lepas tu nak sertakan pula. Kalau tak nak serta tu, boleh kita nak buat. Tapi nak serta dengan segala huruf takbiratul ihram, maka Imam Haramain kata ini jauh. Dijauh oleh Imam Haramain akan kita, yakni manusia. Tapi ada orang boleh buat tu, orang yang peringkat tinggi-tinggi Allah Ta'ala bagi pada dia, boleh. Para awliya tu boleh nak buat macam dia tadi katanya muqaranah hakikiyah. Tapi kebiasaan manusianya jarang nak boleh buat begitu. Maka kalau nak bagi buat macam tu tadi, banyak orang kita katanya 90% tu tidak jadi nak buat.
Bahkan 99% tu boleh jadi biasanya orang tu tak boleh nak buat macam tadi. Kalau tidak, tak ada orang sah sembahyang. Adapun jikalau kita tiada hadirkan sekira-kira dengan ijmalnya, iaitu qasar, mengerjakan sembahyang dan ta'arud dan ta'ayun, dan imam atau qasar seperti barang yang disebut pada Tufah dan Madabiri dan Abdul Barri, maka iaitu dijauh, maka iaitu tiada dijauh. Inilah yang muktamad, yang muafakat kebanyakan ulama atasnya. Maka muqaranah ini dinamakan muqaranah kamaliyah. Adapun jika kita kata menghadirkan sekira-kira ijmal, bagi nampak dalam sembahyang dengan secara ijmal, seperti lalu saja ku sembahyang tilitas. Apabila kita sebut kata sembahyang tu bagi nampak dalam hati dengan secara seperti lalu. Macam kita kata, ini saya nak balik ke rumah, dah nampak kan? Nampak rumah kita bentuk mana-mana dengan secara ijmal. Tapi nak cerita tafsil, kena ingat lama juga. Rumah kau macam mana? Rumah saya luas begini, nampak satu-satu pagarnya begini, pintu pagarnya begini. Jalan 10 jakah, jumpa pintu jakah. Satu-satu kan. Tapi saya nak balik ni, saya nak balik ke rumah. Sebut kata rumah, nampak sekaligus. Ijmal. Adapun jikalau kita kata menghadirkan segala, menghadirkan dalam hati sekira-kira ijmalnya, iaitu qasad mengerjakan sembahyang, saja aku sembahyang. Memanglah apabila kata aku sembahyang, kita nak berdiri, nak baca Fatihah, nak rakaat, nak tidak nak sujud, dah termasuk dalam itu. Tapi kita tidak sebut, tidak teringat kepada satu-satu, atas jalan ijmal saja. Iaitu qasad mengerjakan sembahyang dan ta'arud dan ta'ayun dan imam atau qasab. Seperti barang yang disebut. Macam mana disebut dalam kitab Tufah dan Madabiri dan Abdul Barri. Maka iaitu menghadirkan sekira-kira ijmal tu. Tiada jauh, maknanya boleh nak buat. Tak jadi susah sangat. Boleh kita nak buat begitu. Tak jauh. Benda tak jauh maknanya benda dekat, mudah kita nak ambil lah. Maknanya kita nak buat tu senanglah begitu tu. Maka inilah yang muktamad. Kau yang kedua ni adalah yang muktamad. Yang muafakat kebanyakan ulama atasnya, atas ini. Maka muqaranah macam tadi tu dinamakan muqaranah kamaliyah. Maknanya bagi menghadirkan dengan sekira-kira ijmal. Bagi ada qasad, ada ta'arud, ada ta'ayun. Kalau tempat wajib kena sebut imam makmum, maka sebut. Tempat wajib qasar, wajib kena sebut qasar, kita pun hadirkan qasar. Maka sekadar itu dikatakan muqaranah kamaliyah. Tapi tetapi tak menyertai di awal sampai akhir lah. Awal takbir sampai akhir itu tak mesti begitu. Cumanya bagi cukup yang wajib kena ada, kena menghadirkan. Itu kawan tamat. Dan kata setengah ulama wajib mendahulukan sedikit. Ini tidak muktamad dah ni. Kata setengah ulama wajib mendahulukan sedikit. Mana niat tu belum pada nak mengucap takbiratul ihram sikit.
Belum nak sebut Allah, dah mulai dah niat sikit. Itu tak jadi muqaranah dah pulaknya, tak jadi serta dengan awal rukun. Maka dan kata setengah ulama memadalah menyertakan pada awal takbir jua. Jadi menyertakan niat tadi tu pada awal takbir jua. Allahu ketika sebut tu dah habislah dia menghadirkan perkara-perkara tadi tu dalam hatinya. Memadai. Tetapi telah memilih Imam Nawawi di dalam Majmu' akan yang dipilihkan dia oleh Imam Nawawi, Imamul Haramain. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' memilih akan dia dan telah memilih Imam Nawawi di dalam Majmu' akan yang dipilih oleh Imam Haramain, ialah kaum muktamad tadi. Dan Imam Ghazali. Imam Haramain dan Imam Ghazali sama, itulah yang dipilih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Bahawa memadalah pada niat itu muqaranah urfiyah, menyertai pada uruf. Maknanya pada uruf tu, apa dia? Memadai. Bagi dalam ucapan takbiratul ihram, tak kira di mana awal juzuk, di tengah ke di ujung, bagi ada hadirkan dalam hati qasak ta'arud ta'ayun dan perkara yang diwajib tadi, ada memadai. Walaupun tak penuh-penuh sekalipun. Tak penuh-penuh sekalipun. Pada hak orang awam, memadai muqaranah urfiyah. Pada uruf panggil kata menyertai. Tapi kalau hakikat tak jadi muqaranah. Sebab kita kata ketika sebut Allah, Allah belum datang lagi. Itu belum datang. Allahu, Allah. Biasanya orang panjang. Allah, itu baru datang. Ketika al tu belum lagi. Allahu tu dia datang. Lepas tu habis. Bar tu dah selesai. Ketika sebutkan bar itu dah selesai. Maka itu panggil muqaranah urfiyah. Pada uruf kira katanya menyertai. Tetapi kalau nak kira betul-betul bukan muqaranah. Muqaranah maknanya awal sampai akhir. Itu menyertai yang betul-betulnya. Kan? Menyertai itu betul-betulnya awal sampai akhir. Tengok dia katanya bahawa memada pada niat itu muqaranah urfiyah pada hak orang awam, yakni hak kebanyakan manusia. Dan ihtimal pula dikehendaki bagi orang ami, iaitu orang yang tiada mengetahui akan ilmu fiqh sesuatu. Boleh jadi kata orang awam mana orang yang tak pandai ilmu fiqh sesuatu pun. Maka yang pertama mana ami itu, orang awam tu mana kebanyakan manusia. Dia dua kaum. Apa orang awam, orang ami, orang awam. Satu kaum dia katanya orang yang kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan manusia tu orang awam. Yang mana lawan dianya khawas. Mana orang yang ada kelebihan pada ilmunya dikatakan orang khawas. Kalau kebiasaannya orang awam. Tapi setengah ulama dia tafsir orang awam tu siapa dia? Orang yang tiada mengetahui akan ilmu fiqh sesuatu. Orang tak tahu hukum fiqh. Maka dua tafsir bagi mana awam. Maka pertama itu iaitu yang muktamad. Mana? Orang awam ialah kebanyakan manusia.
ialah orang kebanyakan manusia. Seperti kata Madabiri. Maka arti urfiyah itu iaitu sekira-kira dibilang-bilangkan pada uruf. Dikira-kirakan pada uruf ia dibilang-bilangkan ia kan muqaranah pada uruf bahawa ia menghadirkan bagi sembahyang. Jadi maknanya pada uruf katanya dia bagi dia dah nampak di dalam niat dia tu akan perkara yang disuruh hadirkan tadi. Cukuplah. Nah, sekira-kira dibilangkan dia kan muqaranah pada uruf bahwasanya ia seorang menghadirkan bagi sembahyang, bagi nampakkan menghadirkan bagi sembahyang, menghadirkan bagi sembahyang. Maknanya menghadir bagi nampak dalam hati akan sembahyang dia dan qasad dia dan ta'arud dia dan beberapa perkara yang diwajib tadi. Dengan sekiranya ada didatangkan di dalam hati. Ada teringatkan di dalam hati. Itu dah memadai. Itu dikatakan muqaranah urfiyah. Maka kita nak ikut muqaranah hakikiyah macam tadi rasanya susah sangat. Tapi kalau orang yang banyak melatihkan, boleh jadilah dia nak buat muqaranah hakikiyah seperti yang tadi cerita awal-awal tadi tu. Tapi untuk kita orang awam memadai bagi ada qasad ta'arud ta'ayun dan yang lain lagi seperti kalau sembahyang Jumaat apa yang wajib tambahan, kalau orang qasad apa lagi tambahan, bagi ada terlintas kepada benda itu ketika takbiratul ihram walaupun tidak penuh-penuh sekalipun, bahkan dihadirkan pada permulaan ke, di tengah ke, di hujung ke. Di awal tu maknanya di hujung tak ada, kosong. Dihadirkan dalam hati pada permulaan, di tengah dah habis, dah selesai, maka di hujung pun selesai, maka kita katanya bagi ada. Nak letakkan hadirkan, nampakkan dalam hati itu pada permulaan niat, pada permulaan takbiratul ihram, ataunya kat tengah, ataunya kat hujung, maka memadai kesemuanya. Jadi bagi cukup benda hak wajib. Kalau sembahyang fardu biasa tidak Jumaat, apa dia? Kalau sembahyang fardu biasa, kalau Jumaat wajib di atas makmum niat jadi makmum. Imam tak wajib. Hanya kalau dia nak kelebihan jamaah, dia kena niat jadi imam. Kalau sembahyang Jumaat, wajib pihak imam dan makmum, jadi niatkan imam dan makmum. Kalau qasar pun begitu. Maka mengiktimadkan ikhtiar imam itu sebeki. Maka mengiktimadkan, berpegang dengan pilihan imam haramain itu, mengiktimad sebeki. Maknanya imam sebeki beriktimad dengan berpegang dengan perkataan imamul haramain. Imam Subki ni setengah orang yang peringkat dia lebih kurang dengan peringkat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Maknanya peringkat dia tu mujtahid tarjih di dalam mazhab. Adapun Imam Haramain itu peringkat ashab. Tinggi daripada peringkat Imam Nawawi. Maka di sini katanya maka mengiktimadkan ikhtiar pilihan imam haramain itu, Imam Subki pilih mengiktimadkan akan pilihan imam haramain. Kata Imam Subki, iaitulah yang jawabnya.
Iaitulah ikhtiar imam. Iaitulah pilihan imam itu yang sawabnya sad. Yang sawabnya bukan jim sad. Yang sawabnya ini yang betulnya. Maka barang siapa tiada maka barang siapa tiada mengadak ni, tiada beramal dengan dia dengan ikhtiar imam, muqaranah urfiyah, jatuhlah ia di dalam was-was yang cela. Siapa-siapa tak beramal dengan apa yang dikatakan oleh Imam Haramain, yang dipilih oleh Imam Haramain itu, dia akan jatuh dalam was-was pada masa takbiratul ihram, was-was yang dicela. Jadi maknanya itu sokongan daripada Imam Subki akan pilihan Imamul Haramain pada cara niat, ialah hak niat memadai dengan muqaranah urfiyah. Maka itulah yang senangnya. Sekiranya kalau nak bagi sertakan yang muqaranah hakikiyah tu, boleh jadi nak membawa kepada seorang yang tak sampai tahap dia tu kepada jadi was-was. Was-was tu tak dipuji, was-was tu dicelakan. Kata Ibn Rif'ah, iaitulah apa dia, ikhtiar imam, pilihan imam muqaranah urfiyah tu, yang hak, yang betul. Kata Ibn Rif'ah, ini yang betul. Kata Zarkashi, itulah yang hasan. Kata Zarkashi, itulah pilihan imam muqaranah urfiyah tu yang elok, yang hasan. Kata Azra'i, ialah yang sahih, yang betul. Kata Imam Haramain, yang memadai ikhtiar ini, kata Imam Haramain, yang memadai itu ialah ikhtiar ini. Ini pilihan memadai untuk orang awam. Bermula kaum yang pertama ialah muqaranah hakikiyah, seperti katanya di awal sampai akhir tadi. Kena nampak dengan secara tafsir, itu jauh, tasawur nak nampak tu jauh, atau mustahil. Jauh kita nak boleh buat, tidak pun mustahil kita nak boleh buat macam tadi. Sebab itulah katanya muqaranah urfiyah tu memadai. Habisnya. Kemudian kita akhir di situ pada katanya, dan bersalah-salahan mereka itu pada taswir muqaranah urfiyah. Apa tu, macam mana pula muqaranah urfiyah, cara mana, maka khilaf pula di situ. Maka kita sambung esok. Untuk ini sekadar itu, wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك ما قرأنا وما حفظنا وما سمعنا وما كتبنا فاغفر علينا وتهتدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Kesimpulannya dia untuk orang awam ni kita ambil yang Haramain lah Ustaz ya. Macam kita orang awam yang awal ni.